Kenapa timbul kenapa timbul perdebatan dan juga pergaduhan besar di kalangan Bersatu sendiri? Sebelum PRU hari itu, saya cakap bahawa 6 bulan lepas saya beritahu yang akan jatuh selepas PRN ini, pilihan raya negeri 6 negeri ini, bukannya Pakatan Harapan, bukan Kerajaan Perpaduan. Yang akan berpecah di dalam PRN ini sebenarnya adalah pembangkang Perikatan Nasional, saya kata. Saya akan bawa beberapa cerita. Pertama, cerita berkenaan di dalam Bersatu itu sendiri. Ada 3 golongan, tuan-tuan. Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan juga geng Azmin. Kalau tuan-tuan perasan, Azmin langsung tak berbunyi. Relax je dia. Dia orang yang paling senyap ni yang paling bahaya, tuan-tuan. Orang yang paling senyap ni paling bahaya. Terutama pemilihan Bersatu tak lama lagi. Hamzah pula bercita-cita nak jadi presiden sekarang ni. Bagi dia, turn dia pula nak kena jadi Perdana Menteri selepas ini. Alright. Dalam masa yang sama, tiba-tiba dua orang ini menyatakan sokongan keluar. Bersatu bergolak sesama sendiri. Di dalam Bersatu itu berlaku tarik-tari dan juga berlaku pergolakan. Tapi itu di dalam Bersatu. Nah, di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri, di antara PAS dan juga Bersatu sekarang ni terdapat pertembungan. Pertembungan yang paling besar, tuan-tuan, ialah pertembungan apa? Pertembungan apabila Tun Mahathir dibawa ke dalam Perikatan Nasional untuk menjadi penasihat ekonomi kepada 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah, 4 negeri yang di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Now, kita kena faham bahawa yang memecat Tun Mahathir sebelum ini siapa? Yang membuang pejuang sehingga tertubuhnya pejuang siapa? Muhyiddin Yassin. Now, bila dikeluarkan, tiba-tiba PAS bawa masuk, seolah-olah mengindikasikan apa? Memberi persepsi apa? Pertama, persepsi, kenapa bawa Mahathir? Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Bukankah Muhyiddin Yassin ini bekas Perdana Menteri? Yang kamu kata sebagai Perdana Menteri yang berjaya kerana mengeluarkan rakyat negara daripada COVID. Kalau Muhyiddin Yassin sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat, yang berjaya peringkat federal, lantiklah dia sebagai penasihat ekonomi di negeri-negeri kamu. Sebaliknya, mereka berpaling daripada Muhyiddin Yassin pergi kepada Tun Mahathir. Satu tamparan kepada Bersatu. Kemudian Bersatu merasakan bahawa ini adalah satu tamparan hebat kepada mereka. Satu tamparan yang hebat kepada mereka. Bekas Perdana Menteri yang bersama dengan PAS, yang membawa PAS. Kita kena ingat tahun 2020, PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS menerima pelawaan Bersatu yang khianat pada waktu itu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bermakna yang berjasa kepada PAS sehingga mereka boleh merasa jawatan menteri, timbalan menteri adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi bila mana mereka susah, maksudnya Bersatu susah, tak jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan di negeri-negeri tersebut, dia tak lantik Muhyiddin Yassin. Dia sebaliknya berpatah ataupun berpaling kepada musuh Muhyiddin Yassin, musuh Bersatu, iaitu Tun Mahathir. Memang Tun Mahathir ni bukan pejuang, kita faham. Tetapi dia yang tubuhkan pejuang. Dia yang keluar daripada Bersatu untuk menubuhkan pejuang. Now, pertembungan di dalam dua ini, PAS, geng Tun Mahathir, geng Bersatu tu sendiri, itu dah intra-parti tu dah berlaku satu pertembungan. Inter-parti, di dalam parti tu sendiri satu pertembungan. Tuan-tuan, saya nak cerita. Pertembungan ini akhirnya menjadikan PN parti pembangkang antara yang terlemah dalam sejarah. Sehingga kan, apa yang mereka duk sibuk sekarang ni, tuan-tuan? Apa yang mereka duk sibuk? Mereka duk sibuk mainkan isu solidarity. Mereka duk sibuk kata PM kita paling apa orang kata tak cakna kepada isu Palestin. Keluar kan? Keluar perkara ini. Saya bawa. PM anggap kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS biadab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pagi ini menyela tindakan Ketua Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apologetik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin.
Menggelar Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi atau teragak-agak dalam memberi sokongan kepada Palestin. Hari itu katanya bertentangan dengan Awan Ahmad yang juga ahli Parlimen Pokok Sena seperti disiarkan di dah rasmi PAS hari ini. So kalau tuan-tuan tengok, ini gambar yang ataupun gambar yang menjadi pertikaian. Tengok, di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim diletakkan gambar siapa? Bendera apa? Bendera Israel. Di belakang gambar diletak gambar Palestin. Ini yang Anwar marah. Seolah-olah ini dia nak bagi tahu, oh belakang Anwar tu orang Israel lah. Kemudian apa lagi? Anwar pun tembaklah dalam parlimen. Oh dia kata tak, ini tanda soalan. Ini tanda soalan dia kata. Baik. Gambar saya di belakang bendera Israel, PM penjelas kemarahan terhadap PAS. Okey, kenapa beliau marah kepada PAS? Baik. Kita dengar kenyataan beliau. Jadi pada mula saya tak bangun sebab saya tak tahu Dewan Ulama mana, Ketua Ulama mana. Tapi bila saya rujuk kepada Harakah, ya ada satu berita iaitu Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin. Ada tanda soalan di ujung. Jadi tanda soalan ini bukan satu tuduhan tapi satu persoalan. Hari ini Ya Amat Berhormat Tambun, diam dulu. Gambar bukan tu ahli, gambar, dia bukan ahli. Gambar yang sangat jahat. 36 dia bukan ahli. Ahli. Baik. Ahli atau pada saya. 36 hanya terpakai untuk ahli dewan Yang Berhormat. Baik. Ya, kalau itu dirujuk kepada Harakah, saya ucap terima kasihlah Yang Amat Berhormat baca Harakah. Terima kasihlah merujuk. Jadi gaji dah bayar belum? Satu persoalan, bukan satu tuduhan. Gaji Harakah dah bayar belum? Duduk semua duduk. Yang Berhormat. Jadi oleh kerana ini satu persoalan, bukan satu tuduhan, sebagaimana juga persoalan-persoalan yang lain dijawab oleh Ya Amat Berhormat Tambun. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Amat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Muhammad harus faham, ya. Yang Muhammad pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa Harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on. Terima kasih. Baik, saya terus ledang. Terima kasih Tan Sri Speaker, tak sangka ada peluang lagi. Saya ucapkan terima kasih kerana peluang ini diberi. Sebenarnya pertama saya nak sebutkan pandangan ringkas saya sebegini saja. Sebenarnya kita bersama dalam isu Palestin. Kita nak memperjuangkan nasib dan rakyat Palestin. Kita tahu keadaan sangat getir, hampir 10,000 telah meninggal dan ramai kanak-kanak terutamanya. Jadi saya harap daripada kalangan kedua-dua belah pihak, kita hapuskan tularan-tularan yang tak perlu ini. Hapuskan, elakkan terus, ya, dan tumpu kepada usaha untuk bantu rakyat Palestin dengan apa cara sekalipun. Terima kasih. Terima kasih Ahmad Ledang. Saya setuju kerana dalam hal ini saya tidak pernah menyinggung PAS, kerana saya tahu pendirian PAS sebab sejak zaman Burhanuddin Al-Hilmi sampai terus sangat konsisten dalam soal Palestin. Jadi saya dalam hal itu tidak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita yang ditanggung oleh mereka itu tidak pernah berlaku separah ini dalam sejarah. Jadi marilah kita bersama untuk membawa idea dan tindakan supaya dapat meleraikan atau mengurangkan beban mereka. Terima kasih. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang membina masjid di dunia, Allah binakan mahligai. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang membina masjid di dunia, Allah binakan mahligai. Okey. So dalam kenyataan tersebut kita tengok, now bila sudah dikemukakan, dia kata, Perdana Menteri pun kata tak payahlah benda macam tu pun nak jadikan isu, benda macam tu pun nak dibangkitkan, kenapa? So tak payahlah. So akhirnya gambar saya dah check dalam Harakah Daily tu,
dah tak ada gambar tu. Gambar tu dah diturunkan. Setakat saya cek ni lah, tak ada dah. Gambar itu telah diturunkan. Tuan-tuan, itu saya kata tadi. So, pembangkang ni nak ke arah mana sebenarnya? Apa yang dia orang bawa? Kan? Apa yang dia orang bawa? Ke mana? Orang duk bincang pasal hal dalaman negara kita, parlimen kita ni, ya, hal Palestin, kita semua setuju. Dah tak payah dah kita nak kata begitu begini dengan kerajaan ini. Saya rasa dah clear. In fact, sanction tadi pun saya dah sebut dah berkenaan dengan perkara tersebut. Even Malaysia tak setuju. Kita very, very, very firm about this. Tetapi dia masih lagi nak guna alasan itu, alasan ini. Nak guna mengatakan itu, mengatakan ini. Kemudian guna fitnah. Guna perkataan yang sebenarnya tidak benar. Walaupun dia guna tanda soalan. Dia kata tadi, ini tanda soalan. Terus boleh tak saya kata PAS adalah PAS membawa ajaran sesat, tanda soalan? Boleh tak saya cakap macam tu? Kan? Hashtag VPN, tuan-tuan, boleh tak? Hashtag virus Perikatan Nasional. Ini ke level ahli parlimen ni? Kan? Hashtag VPN semua boleh tak? Semua kita VPN kan dulu. Ini ke level Perikatan Nasional, saya kata.